Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dan segmen Share Seram. Okey, untuk episod kali ini adalah satu perkongsian cerita daripada subscriber aku, di mana dia meminta untuk merahsiakan identitinya disebabkan ingin menjaga aib tentang seseorang yang berada dalam kisah yang ingin diceritakan ni. Okay, kita mulakan ceritanya, di mana kisah ini mengisahkan tentang makcik kepada pencerita ni. Dia menceritakan bahawasanya makcik ni menghidap satu penyakit kencing manis, yang mana dalam masa sama dia menceritakan bahawasanya anak-anak kepada makcik dia ni sangat-sangat taksub kepada pomoh dan juga pawang, yang mana mereka percaya apa yang dikatakan oleh pomoh dan pawang melebihi kata-kata orang lain. Dia memberikan aku contoh di mana jika mereka menghantar mak mereka kepada pomoh dan pawang, dan pomoh dan pawang tersebut mengatakan, oh, ini adalah angkara jiran sebelah ataupun ini angkara kawan-kawan terdekat, disebabkan kata-kata pomoh ini telah menyebabkan jiran mereka sendiri memang terkena tempias kerana percayanya mereka kepada pomoh dan pawang ini. Itu adalah salah satu yang diceritakan, dan disebabkan penyakit kencing manis dia ni, dan disebabkan dia juga suka memakai slipper, yang mana ialah seperti yang kita tahu, bila ada sedikit luka pada orang yang ada penyakit kencing manis ni, luka tu akan tukar menjadi warna kehitaman, di mana pencerita ni menceritakan makcik dia ni suka pakai slipper, dan pada satu hari ni disebabkan slipper yang dipakai tu menyebabkan dia mendapat satu luka. Luka itu lama kelamaan bertukar menjadi hitam, dan sebaik saja melihat keadaan tersebut, anak-anak kepada makcik ni telah membawa mak mereka ke hospital, di mana ketika di hospital, doktor mengatakan jari ataupun ibu jari kaki itu perlu dipotong kerana sudah pun rosak ataupun hitam kan. Namun anak-anak dan juga makcik ini sendiri tidak ingin ibu jarinya dipotong. So kat situ settle satu cerita. Namun si pencerita ni menceritakan pernah di hadapan dia sendiri, dia lihat makcik dia ni dalam keadaan sangat-sangat sudah kondisi yang teruk, sehingga kan mereka terpaksa bergegas membawa makcik dia ni, yang mana keadaan masa tu mungkin dah sangat-sangat mungkin kehilangan tenaga, dah mungkin terlampau sakit, bergegas ke hospital. Dan selepas beberapa ketika, mereka mendapat satu panggilan daripada hospital menyatakan bahawasanya makcik ataupun mak kepada mereka telah pun meninggal. Dan si pencerita ni pun menceritakanlah mereka settlekanlah seperti cara Islam, ialah kita kafankan, kita mandikan jenazah, dan kita ikut apa yang diajarkan oleh Islam. Dan selepas pada proses tersebut, pada malamnya si pencerita ni menceritakan bahawasanya kapas-kapas ataupun barang-barang yang digunakan untuk memandikan jenazah telah pun diikat dalam satu plastik dan ditanam di belakang rumahnya, yang mana dia duduk di dalam satu bilik yang sangat-sangat berdekatan dengan tempat barang itu ditanam. Dia cuma tahu barang tu ditanam situ, tapi dia macam mungkin tak ambil kisah kan. Tapi pada malam kejadian selepas saja proses pengebumian tu, pada malam tersebut si pencerita ni mengatakan dia berasa macam malam tu dia berasa sangat, tak kata panas sangat, tak nak kata sejuk sangat pun tak, tapi dia ni sejenis seorang yang suka membuka tingkap bilik, yang mana sebaik saja dia membuka tingkap bilik, dia mahukan oksigen yang lebih lah katanya. Dan seketika dia tidur tu sambil membuka tingkap, dia terbau bau kapur baru. Tapi macam yelah, mungkin dia anggap okey, mungkin dia terbawa-bawa daripada petang tadi, proses petang tadi lah kan, macam yelah dia tak ambil kisah lagi. Tapi secara tiba-tiba bau kapur baru itu bertukar menjadi satu bau yang sangat busuk. Sejenak dia terbau bau tersebut, dia telah pun menyelak langsir di tingkap biliknya dan mendapati bau tersebut datang daripada tempat di mana tertanamnya barang-barang yang telah digunakan untuk memandikan jenazah tadi. Dan
pada masa yang sama dia terlihat satu makhluk yang boleh dikatakan ataupun digelar sebagai gula-gula. Aku tak nak sebut perkataan ataupun makhluk tu secara direct, tapi aku rasa korang faham apakah makhluk tersebut. Namun tidak kelihatan muka, dan sejenak selepas dia melihat penampakan tersebut, dia telah pun terkejut sehinggakan dia menjerit, sehinggakan dia sendiri dalam keadaan yang sangat kram, mungkin terlampau terkejut. Dan ibu dan ayah dia masuk ke dalam bilik, ialah sebab terdengar anak menjerit kan. Dan apa yang menarik, sebaik saja ibu dan ayah dia masuk, benda ataupun gula-gula tersebut betul-betul berada di hadapan tingkap bilik si pencerita ni, yang menyebabkan si ibu ni rebah. Dan disebabkan dua orang ni, iaitu pencerita dan si ibu ni, dalam keadaan yang boleh dikatakan trauma, telah pun dipindahkan keluar. Dalam masa sama, si ayah ni telah pun menutup ataupun menghadang bilik tu dengan satu benda berat, disebabkan mereka tidak sempat untuk menutup tingkap bilik tersebut. Dan keesokan harinya mereka pun telah mengorek kembali barang-barang yang digunakan untuk memandikan jenazah tersebut dan telah menanamnya di kawasan yang sepatutnya lah. Dan perkara ini sebenarnya dia ceritakan pada aku untuk rasakan, sebab cerita ni sendiri tidak diketahui oleh ahli keluarga jenazah, kerana dia ingin menjaga aib keluarga dan juga aib jenazah tu sendirilah. Cuma dia ceritakan lah benda ni macam, dia tak anggap benda tu macam adalah arwah, tapi sebaliknya ada satu gangguan daripada makhluk halus yang ingin menyesatkan manusia. Okey, sampai situ je lah video aku untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.